Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulqa ala ahli an-nar al-ju' فيعدلوا ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلابيب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم فيقولون أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون ادعوا مالك فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم إنكم ماكثون. قال الأعمش نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم 1000 عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم اخسأوا فيها ولا تكلموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون في الزفير
wal hasrah wal wail, atau kama qal, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Imam Al-Munziri kata hadis ini isnadnya sahih, tapi ada sebahagian ulama hadis mendhaifkan hadis ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, yulqa ala ahli naril ju'. Nabi kata ahli neraka yang dimasukkan ke dalam neraka, dicampakkan kepada mereka rasa lapang yang amat sangat. Di antara bentuk seksaan yang Allah bagi kepada orang yang masuk neraka ialah lapang. Ahli neraka dikenakan rasa lapang yang amat sangat. Faya'dilu ma hum fihi minal azab. Yang rasa lapang itu diberikan setimpal dengan dosa mereka. Lagi banyak dosa, lagi lapang. Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan azab dalam bentuk lapang yang amat sangat kepada penghuni neraka. Fayastaghithun, maka mereka minta supaya diberi sesuatu untuk menghilangkan lapang mereka. Fayughathuna bi ta'amin min dari', maka diberikan kepada mereka sejenis makanan daripada pokok berduri. Mereka lapang, mereka tak boleh tahan lapang, mereka minta tolong untuk nak menghilangkan lapang. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan supaya diberikan kepada mereka ni ad-dari', satu jenis pokok yang hanya tumbuh di dalam neraka. Sudahlah pokok itu pokok neraka, berduri pula. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang pokok berduri ini apabila diberikan kepada satu-satu orang itu, la yusminu, tidak akan menyebabkan orang yang makan itu jadi gemuk. Yusmin, orang lama tak jumpa kita, bila dia jumpa dia kata, ya ustaz anta samin. Dia kata, ustaz, dia kata awak ni gemuk sangat. Samin, sin mim ya nun, samin, makna dia gemuk. Dia kata, ya akhi, dia kata, kaif anta samin. Dia kata, apa abang, hang gemuk ni. Samin. Penghuni neraka apabila diletakkan mereka di dalam neraka, mereka di antara bentuk azab yang dikenakan ialah lapang. Dan apabila lapang, mereka minta supaya diberi sesuatu untuk hilang lapang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala suruh diberikan kepada mereka ni dari', makanan daripada pokok berduri. Yang makanan itu apabila dimakan oleh penghuni neraka ini, la yusminu, tidak akan menyebabkan mereka jadi gemuk, wala yughni min ju', dan tidak boleh menyebabkan mereka hilang rasa lapang. Fayastaghithuna bit-ta'am, bila mereka kena pokok berduri ini, mereka minta, mereka kata, ya Allah, bagilah dekat kami ta'am, makanan betul. Ini pokok berduri bukan makanan. Dia kata bagi dekat kami at-ta'am, makanan betul. Fayughathuna bi-ta'amin dhi ghussah. Kata Nabi SAW, maka diberi kepada mereka ni satu jenis makanan, yang makanan ini dhi ghussah, yang bila makan dia sangkut di rengkung. Yang kata neraka ni macam tu. Diberi satu jenis makanan yang apabila makan tak boleh nak lepas rengkung, dia lekat di rengkung. Fayadhkuruna annahum kanu yujizuna al-ghasas fi dunya bisyarab. Pada ketika itu penghuni neraka teringat masa hidup atas dunia dulu, kalau makan apa-apa, kalau mengkelan. Masa hidup atas dunia dulu, kalau makan apa-apa, kalau terlekat makanan. Bisyarab, minta minum. Bila minum,
dia nanti lepas makanan yang tersangkut itu. Fayastaghithuna bisyarab, maka mereka minta bagi kat kami air, sebab makanan yang diberikan kepada kami ni melekat di rengkung ni, minta air nak bagi lepas makanan itu. Fayurfa'u ilaihimul hamim bikalali bil hadid, maka diberikan kepada mereka itu air dalam bentuk hamim, dalam bentuk tembaga yang dilebok cayang. Benda lekat di rengkung, minta minuman nak bagi lepas, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh malaikat bagi dekat mereka ni al-hamim, sejenis makanan, sejenis minuman yang berupa tembaga yang dilebok cayang, mendidih. Dan diberi pula bikalali bil hadid, diberikan pula dengan pencangkok daripada besi. Kalalib ni hak orang duk jual lembu di market tu, dia cakok paha lembu gantung di market tu, hak cakok tu dipanggil kalalib. Benda yang seumpama itu duk ada di kiri kanan sirat yang kita nak kena lintas esok ni. Setiap orang daripada kita ni akan disuruh lintas sirat, dan di kiri kanan sirat itu ada kalalib, ada besi cakok. Ada orang lintas sekelip mata sudah sampai balik sana. Ada orang lintas macam orang berlari, ada orang lintas berjalan, ada orang lintas merangkak, ada orang lintas mengesot, ada orang lintas dalam keadaan berguling di atas sirat itu, sambil duk bergerak nak lintas sirat, sambil kalalib duk cakok, sambil duk kena cakok, sambil daging jatuh bergedebak di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan ini sabit daripada hadis yang sahih. Maka orang yang masuk neraka itu, apabila dia dahaga, dia teringat atas dunia dulu, kalau dahaga, kalau lekat apa-apa benda di rengkung, minta minuman, maka diberi kepada dia minuman yang berupa hamim, tembaga lebok cayang, dan diberikan pula dengan kalalib, dengan pencangkok-pencangkok yang dibuat daripada hadid, daripada besi. Fa'idha danat min wujuhihim syawat wujuhuhum, ayam tu tak dan minum lagi, baru mai dekat dengan muka, hangus muka mereka. Syawat ni roasted, kambing roasted, kambing grill. Bila buah atas api, dia jadi hangus. Apabila dia minta ayam, diberi ayam yang berupa hamim. Ayam tu pula dibagi dekat mereka dengan pencangkok daripada besi. Belum sampai lagi dekat mereka, sudah hangus isi muka. فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ, ayam tu bila masuk saja dalam perut penghuni neraka ini, قَطَّعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ, terputus habis segala isi perut mereka itu. Segala usus, segala apa benda yang ada dalam perut ni terputih-putih kerana panasnya hamim ini. Fayaqulun, maka berkata ahli neraka sesama mereka, ud'u khazanata jahannam. Lepas tu tolong panggil mai siapa dia bos yang menjaga neraka jahanam ini. Tak ada cerita ni duk sembang dengan petugas-petugas ni, kami nak jumpa bos. Tolong pergi panggil saat mai, kami nak jumpa, kami nak sembang dengan khazanata jahannam, dengan in charge neraka ini. Fayaqulun, maka berkata ahli-ahli neraka sama-sama mereka, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Dalam pada mereka duk bercakap-cakap ni, penjaga neraka pakat mai kata dekat mereka, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Dulu masa hampa hidup atas dunia, tak ada ke siapa-siapa yang menjadi utusan Allah mai duk terang dekat hampa tentang al-bayyinat, tentang Quran dan hadis. Hang hidup di kepala batas dulu, hang hidup di Bertam dulu, hang tak ada ke siapa mai ke masjid
duk baca ayat Quran, duk baca hadis Nabi, duk cerita dekat hampa tentang Quran, duk cerita tentang hampa tentang syurga, duk cerita dekat hampa tentang neraka, duk cerita tentang dosa, duk cerita tentang pahala, duk cerita tentang segala akibat yang akan menimpa hampa kalau sekiranya hampa derhaka Allah. Awak semasa duduk di atas dunia dulu, tak adakah siapa pernah pergi cerita ke hampa tentang benda ni? Mereka nak jumpa dengan khazanah jahannam, dengan penjaga neraka. Mereka nak sembang dengan, tentang kesusahan yang mereka duk tanggung. Tiba-tiba bila mai penjaga neraka, tanya mereka macam tu. Sebelum hang buka mulut, sebelum hang minta apa-apa, kami nak tanya hang dulu. Masa hang hidup di atas dunia dulu, tak adakah siapa pernah mai duk cerita pasal Islam, pasal Quran, pasal hadis, pasal Allah, pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hampa semua? Qalu bala, jawab ahli neraka, bahkan ada. Lepas bagi tahu masjid sebelah rumah kami memang hingar tiap-tiap malam, macam-macam ada. Kami aja tak pergi. Memang hari-hari ada orang mai duk baca ayat Quran, duk baca hadis Nabi, duk cerita pasal hal-hal akhirat dan sebagainya. Hari-hari ada. Qalu fad'u, maka kata malaikat yang menjaga neraka ni, fad'u, kalau macam tu mintalah doa kepada Allah. Aku hanya menjalankan tugas. Aku tak boleh tolong hamba. Bab hampa ni hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh settle. Fad'u, mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Sedangkan sebenarnya kalau mati kapiang, doa mereka sia-sia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu ayat Quran. Tuan-tuan balik rujuk surah Ghafir ayat 50. Dalam hadis itu dia masuk ayat Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fayaqulun, ahli neraka sama-sama dia bercakap, ud'u malikan. Dia teringat, dia kata bos yang menjaga neraka ini ialah malaikat Malik. Dia kata ud'u malikan, tolong sat panggil malaikat Malik mai, kami nak sembang dengan dia. Tolong sat panggil malaikat Malik kerana dia bos hampa semua, kami nak bercakap dengan bos. Fayaqulun, bila malaikat Malik mai, ramai-ramai penghuni neraka kata dekat malaikat Malik, dia kata ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Dia berkata, wahai Malik, tolong satu benda, tolong habaq dekat Tuhan kau, bagi kami mati buang senang. Tak boleh tahan dengan azab yang mereka kena di dalam neraka, mereka minta mati. Bila mai saja malaikat Malik, dia kata dekat malaikat Malik, dia kata wahai Malik, tolong habaq dekat Tuhan, bagi kami mati senang, kami tak mau hidup macam ni. Hidup apa macam ni? La yamutu fiha wa la yahya. Hidup dalam neraka ini tidak mati, tidak hidup. Tidak mati maksudnya tak mati, tidak hidup maksudnya tak hidup macam orang lain hidup. Wahai Malik, tolong habaq dekat Tuhan, bagi kami mati buang senang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayujibuhum, malaikat Malik jawab kepada permintaan ahli neraka ni. Ahli neraka minta supaya kalau boleh tolong habaq kat Tuhan, bagi mati bang, tutup cerita, kami tak tahan dah dengan azab ni. Malaikat Malik respon, kata dia, innakum makithun. Malaikat Malik kata, no, hampa akan tetap di neraka itu, hampa tidak akan keluar, dan keadaan hampa macam itulah. Innakum makithun, hampa macam itulah. Qala al-A'mash,
nubbi'tu anna baina du'aihim wa baina ijabati malik iyahum alfa'am. Al-A'mash kata apa? Diberitahu kepada aku, dikhabarkan kepada aku bahawa daripada hari mereka minta kepada malaikat Malik, suruh malaikat Malik habaq dekat Tuhan bagi mereka mati buang senang, sehinggalah malaikat Malik jawab permintaan mereka itu, jarak masanya 1000 am, 1000 tahun. 1000 tahun bukan kiraan dunia, tetapi kiraan akhirat. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Dia minta dekat malaikat Malik, tolong habaq dekat Tuhan, kami dah tak tahan dengan siksa neraka ni, bagi kami mati buang. Malaikat Malik jawab dekat mereka, no, hampa tidak akan mati, hampa akan kekal macam ni lah di dalam neraka ini. Daripada mereka minta dengan malaikat Malik jawab itu, jarak dia 1000 tahun kiraan akhirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulun, maka ahli neraka ni duk bercakap, ud'u rabbakum. Last sekali depa kata apa? Depa kata kita kena minta dekat Tuhan. Nampak gaya tak ada siapa boleh tolong kita dalam hal ni. Kita dah cuba kautin dengan penjaga neraka, tak lepas. Kita cuba nak table talk dengan malaikat Malik, nampak gaya tak lepas. Nampak ni yang boleh tolong kita ni ialah Tuhan saja. Fala ahada khairum min rabbikum. Dia kata nampak gaya tak ada siapa dah yang lebih baik dalam hal ni, dalam hal nak tolong kita ni, melainkan Tuhan. Fayaqulun, maka kata ahli neraka, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Itu ayat Quran, surah Al-Mu'minun ayat 106. Dia berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ghalabat alaina shiqwatuna. Masa kami hidup atas dunia dulu, kejahatan kontrol kami. Kami hidup atas dunia dulu, nafsu kontrol kami. Wa kunna qauman dhalin, dan dulu masa hidup atas dunia kami sesat. Rabbana, dia berkata, wahai Tuhan, akhrijna minha, tolong bagi kami keluar daripada neraka ni. Ya Allah, tolong sekali minta tolong, bagi kami keluar daripada neraka ni, kami tak boleh tahan. Dalam tafsir kata, ya Allah, bagi sekali chance kepada kami balik atas dunia. Fa in udna, kalau sekiranya kami diberi sekali lagi peluang untuk balik di atas dunia, dan kami balik jadi orang jahat macam sebelum ni, fa inna zalimun, masa tu memang kami betul-betul zalim. Minta dekat Tuhan sekali aja, bagi peluang sekali saja, bagi kami hidup balik, bagi kami mai atas dunia ni balik. Kami akan buktikan kepada Allah, kami akan jadi hamba Allah yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Allah. Kalau sekiranya kami diberi peluang kedua, kami masih pilih untuk nak jadi jahat lagi, memang kami jahat sungguh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu ayat Quran surah Al-Mu'minun ayat 106. Allah Subhanahu wa ta'ala nak cerita kat kita betapa menyesalnya manusia kerana tidak grab, tidak rebut opportunity ataupun peluang masa hidup atas dunia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayujibuhum, Allah jawab permintaan mereka ni. Mereka minta dekat Tuhan, bagi sekali lagi peluang untuk kami nak balik atas dunia,
kami akan make sure kami tak jadi macam dulu dah. Kami akan jadi hamba Allah yang cukup percaya kepada apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi habaq dalam hadis. Bagi sekali aja peluang. Tuhan jawab, ikhsa'u fiha wala tukallimun. Surah Al-Mu'minun ayat 108. Tuhan jawab, ikhsa'u fiha. Apa duk tang tu? Wala tukallimun. Jangan berani bercakap dengan aku lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, takat tu kita baca hadis, kita faham bahawa peluang yang Allah bagi kat kita sekali ni aja. Nak jadi baik pun lah ni, nak jadi jahat pun inilah masa dia. Tidak ada peluang kedua. Tidak ada manusia yang dianggap telanjur selagi mana nyawa tidak sampai dia garah-garah. Bertaubatlah, minta ampunlah kepada Allah. Jangan derhaka Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'inda dhalik ya'isu min kulli khair. Dengan jawapan Tuhan tadi, bila Tuhan kata ikhsa'u fiha, ampaduk dalam neraka itu, wala tukallimun, jangan berani bercakap dengan aku lagi. Dengan apa yang Tuhan kata tu, ya'isu min kulli khair, maka semua ahli neraka putus asa daripada mengharapkan sebarang kebaikan. Tak ada hope dah. Daripada jadi hopeless, daripada jadi helpless, daripada jadi satu kelompok manusia yang tidak ada harapan lagi untuk mendapat belas kasihan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inda dhalik ya'khudhuna fi zafir wal hasrah wal wail. Nabi kata pada ketika itu, jadilah penghuni neraka itu golongan manusia yang menyesal tak tahu nak habaq, dan celaka menyelubungi mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu riwayat Imam At-Tirmizi, dan Imam Al-Munziri kata hadis itu isnadnya sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayakhruju qaumun minan nar min ahli tauhid wa yadkhuluna al-jannah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata satu kaum daripada ahli neraka yang mereka ini masa atas dunia dulu orang Islam. Mereka ni ahli neraka, tapi masa hidup dulu mereka orang Islam, tapi orang Islam yang bermasalah. Orang Islam yang buat dosa, orang Islam yang buat maksiat, orang Islam yang makan riswah, orang Islam yang buat zalim dekat orang. Mereka orang Islam masa atas dunia dulu, tapi orang Islam yang bermasalah. Mereka masuk neraka. Bila cukup time, mereka diazab sehingga selesai segala dosa mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikeluarkan mereka daripada neraka, dibawa masuk ke dalam syurga. Pasal apa? Pasal dia mati sebagai orang Islam. Banyak mana pun dosa dia, selepas habis azab, selesai segala dosa dia dibalas dengan azab, dia akan pergi ke syurga. Pada ketika itu, dalam surah Al-Hijr ayat 2, Allah berfirman, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Pada ketika orang-orang Islam yang berdosa, yang mati masuk neraka, yang sudah diazab dia sehingga selesai dosa-dosa dia, ketika mereka ni dibawa keluar daripada neraka nak pergi ke syurga, orang yang mati kafir yang duk ada di dalam neraka ni duk tengok orang-orang yang Islam yang dulu jahat tapi Islam, duk keluar daripada neraka, duk pergi ke syurga, daripada satu puak kepada satu puak, daripada satu kumpulan kepada satu kumpulan. Geng-geng yang mati kafir ni kata apa? Rubama yawaddul ladzina kafaru. Pada hari itu orang-orang kafir ni
teringin sangat mereka ni. Lau kanu muslimin, kalaulah dulu kita pun Islam juga, alangkah baiknya. Jadi orang Islam ni walau dosa banyak mana pun satu hari ke syurga. Tapi mati kafir sampai bila-bila dalam neraka. Bila dia tengok orang-orang Islam duk keluar, duk masuk syurga, duk keluar daripada neraka masuk syurga, satu kumpulan pada satu kumpulan, mereka tak boleh tahan, terkeluar di mulut mereka yang akan kekal di neraka ni. Mereka kata, ish, kalaulah dulu kita jadi orang Islam, alangkah baiknya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hari akhirat juga dipanggil Yaumul Hasr. Sin roh, hasr, maksud dia hari sesalan. Tidak ada manusia yang hidup pada hari akhirat esok melainkan menyesal semua. Orang kafir menyesal pasal tak jadi Islam. Pemimpin menyesal pasal tidak amanah dan tipu rakyat semasa jadi pemimpin. Ulama menyesal pasal masa hidup atas dunia mereka jadikan dakwah ini sebagai produk untuk diniagakan. Di atas dunia Allah bagi dekat dia ilmu, dia jadi ulama, dia menjual ilmu dia dengan harga yang tertentu. Anda panggil aku ceramah 3,000. Kawan nak panggil ni kata ni ustaz, tapi masjid ni masjid kecil je, 3,000 tak boleh bayar, 300 boleh tak? Dia kata 300 panggil ustaz lain. Macam ni punya ulama di hari akhirat esok dia menyesal di depan Allah kerana dia jadikan Islam, dia jadikan dakwah dia sebagai produk untuk buat duit. Peniaga menyesal pasal tipu customer dia. Hakim menyesal, judges, para hakim menyesal kerana tidak adil di dalam penghakimannya. Lawyer menyesal pasal membela orang salah jadi betul dan orang betul terperosok ke penjara. Polis menyesal sebab tangkap orang yang tidak bersalah. Ibu bapa menyesal kerana tidak didik anak dengan sewajarnya. Anak-anak menyesal pasal tak cukup bakti kepada mak bapak dia sebelum mati. Suami menyesal pasal tidak jalan tanggungjawab terhadap isteri. Isteri menyesal sebab derhaka suami. Semua orang diselubungi sesalan, menyesal kerana tidak gelut untuk taat Allah Subhanahu wa taala. Menyesal pasal ada yang tinggal salat fardu. Menyesal pasal banyak peluang untuk buat pahala, buat benda sunat dilepaskan begitu sahaja. Menyesal pasal kurang baca Quran. Menyesal pasal dibiarkan lidah tidak berzikir kepada Allah. Menyesal kerana kurang sedekah. Menyesal kerana tidak beristighfar kepada Allah. Menyesal kerana kurang segala-galanya. Tuan-tuan, saya pesan diri saya dan saya pesan dekat tuan-tuan semua, kurangkanlah rasa sesalan itu dengan sedang segala kesilapan kita sebelum terlewat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 84. Kita masuk satu subtopik. Dia kata salatul wusta itu sembahyang apa? Dan kita dah gazet bulan 11 hari tu ni. Ada satu ayat Quran sebut tentang salatul wusta. Maka ulama berbeza faham apa salat wusta itu sebenarnya. Salat apa? Kata Khazin di dalam tafsirnya, kita dah cerita dah masa kuliah kita 2 tahun lepas tentang tafsir Khazin.
Tafsir Khazin ini satu tafsir yang unik. Di dalam tafsir dia, dia masukkan soal fiqh, dia masukkan soal aib, segala-gala benda dia masukkan faktor sejarah, dia masukkan nasihat di dalam tafsir dia. Di tafsir Khazin dia blend sikit. Dia ada peminat dia yang orang yang suka baca tafsir Khazin. Kita cerita dalam kuliah dulu kan, bila main tafsir ayat tatajafa junubuhum anil madaji', ayat apa tu? Surah Sajdah yang kita duduk dengar pagi Jumaat. Ayat tu kata orang-orang yang bagus-bagus ni apa dia? Orang yang selalu merenggangkan pinggangnya daripada tempat tidur. Maksudnya apa? Orang yang jaga pukul 5 ayat semayang, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Bila baca ayat tu, dia tulis tafsir dia injek masuk nasihat. Ini Khazin, tafsir Khazin. Dia masuk nasihat dalam tafsir dia. Dia seru kepada orang yang baca tafsir dia, mailah kita cuba gagah-gagahkan diri kita, bangkitlah malam untuk bertahajud. Unik dia ni. Cuma dalam tafsir Khazin ini dia ada banyak juga unsur-unsur Israiliyat, unsur-unsur exaggeration. Dalam dia nak mengajak orang suruh buat baik tu, dia exaggerate, dia besar-besarkan banyak benda. Maka orang yang tak suka unsur ni, antam dia dari sudut ni. Tapi dia orang Masya Allah hebat yang kata Khazin ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Khazin di dalam tafsirnya, sesungguhnya telah bersalahan ulama daripada kalangan sahabat Nabi dan juga ulama yang kemudian daripada sahabat Nabi tentang salatul wusta itu. Tuan-tuan nampak, dia nak abang kat kita kata normal berlaku perbezaan pendapat ini. Ini normal daripada zaman sahabat Nabi, generasi yang jumpa Nabi pun boleh berbeza pendapat. Apatah lagi kita yang hidup 1400 tahun selepas daripada wafat Nabi. Kalau berlaku beza pendapat itu perkara biasa. Jangan dibiarkan perbezaan itu menjadi punca kepada putus silaturahim sesama kita. Baik. So dia kata berbeza pendapat di kalangan sahabat Nabi dan ulama kemudian daripada sahabat Nabi tentang salatul wusta. Perbezaan itu pecah kepada beberapa mazhab langsung. Yang pertama, dia kata bahawasanya salatul wusta itu ialah sembahyang subuh. Itu satu kumpulan. Dia kata Allah Subhanahu wa taala maksudkan dengan salatul wusta itu ialah sembahyang subuh. Dia kata pasal apa? Pasal sembahyang subuh ni ramai orang tergelincang. Bila Allah suruh kita jaga dengan sembahyang wusta, sembahyang yang Allah suruh jaga ni selalu sembahyang apa? Subuh, dia kata. Pasal subuh ni sahabat besar pun boleh terlajak. Sahabat besar tu masa pergi masjid, masa duduk tidur sahabat tak pakai. Pukul 7 suku. 7 suku. Nampak tuan-tuan? Maknanya sebahagian ulama kata yang dimaksudkan dengan salatul wusta itu ialah sembahyang subuh. Dan siapa yang kata? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hebat tak tuan-tuan? Sangat hebat. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata yang dimaksudkan dengan salatul wusta adalah sembahyang subuh, kata Sayyidina Umar. Siapa lagi kata? Ibnu Umar. Siapa dia ni? Anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dua-dua pak dengan anak kata salat wusta itu ialah sembahyang subuh. Siapa lagi kata? Ibnu Abbas. Hebat tak tuan-tuan Ibnu Abbas? Kita dah cerita banyak kali kehebatan Ibnu Abbas ini. Siapa dia ni? Sepupu Nabi. Bapa dia pak penakan Nabi, Al-Abbas. Siapa lagi yang kata? Muaz bin Jabal. Hebat tak tuan-tuan yang kata Muaz bin Jabal ni? Hebat. Pasal apa hebat Muaz bin Jabal? Pasal Nabi SAW pernah panggil dia. Dia mai dekat Nabi, pegang tangan dia. Bila Nabi pegang tangan Muaz bin Jabal ni, Nabi kata dekat Muaz bin Jabal, Nabi kata, ana uhibbuk, wahai Muaz, aku sayang hang. Nak jadi satu orang yang Nabi panggil, yang Nabi pegang tangan, yang Nabi sebut di mulut. Nabi kata, ana uhibbuk,
wahai Muaz, aku sayang kau. Hebat tak dia? Sangat hebat Muaz bin Jabal ni. Dia kata salatul wusta itu ialah sembahyang subuh, dia kata. Siapa lagi kata? Jabir, Atha, Ikrimah, Mujahid, Ar-Rabi' bin Anas. Ramai sahabat-sahabat Nabi yang lain yang mengatakan sembahyang wusta itu ialah sembahyang subuh. Dan dengan dia berkata imam mazhab, iaitu Imam Malik dan juga Imam Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in. Imam mazhab kita, Imam Syafi'i juga, dia pegang yang ni. Dia kata salatul wusta yang dimaksudkan dalam Quran itu ialah sembahyang subuh. Imam Syafi'i pegang yang ni. Mazhab yang kedua, mazhab yang kedua bahawasanya salatul wusta itu ialah sembahyang zuhur. Ini kumpulan kedua. Dia kata no, bukan subuh. Sembahyang wusta yang dimaksudkan dalam ayat tu ialah sembahyang zuhur. Dan ialah qaul Zaid bin Thabit. Hebat tak tuan-tuan? Zaid bin Thabit hebat. Dia ni sahabat yang hebat dalam bidang apa tuan-tuan? Quran. Zaid bin Thabit di antara sahabat yang mendapat endorsement, dapat pengiktirafan daripada Nabi sebagai orang yang faham Quran. Tapi Zaid bin Thabit kata apa? Dia kata salatul wusta itu ialah zuhur, dia kata. Siapa lagi kata? Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Anak Zaid bin Thabit. Baik, siapa lagi kata? Abu Sa'id Al-Khudri. Dan mereka ambil daripada riwayat Aisyah, dan dengan dialah berkata Abdullah bin Shaddad dan sebagainya. Nampak? Hebat tak orang-orang yang kata sembahyang wusta itu sembahyang zuhur? Pun hebat. Mazhab ketiga, bahawasanya salatul wusta itu ialah sembahyang asar, dia kata. Dan ialah qaul Ali bin Abi Talib yang kata salatul wusta itu sembahyang asar. Siapa dia? Ali bin Abi Talib. Hebat tak tuan-tuan Ali? Masya Allah, tak tahu nak habang hebat dia. Sayang Nabi dekat dia ni. Banyak hadis menceritakan kasih Nabi kepada Ali bin Abi Talib. Satu orang bukan sahaja sepupu, bahkan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi bagi kahwin dengan anak kesayangan dia, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wafat Nabi, dia menguruskan jenazah Nabi sehinggalah ke pengkebumian. Ali bin Abi Talib kata apa? Salatul wusta itu ialah sembahyang asar, dia kata. Siapa lagi kata? Dia kata Ibnu Mas'ud. Hebat tak tuan-tuan? Bulan 11 kita baca muqaddimah tentang Ibnu Mas'ud. Kita tahu hebatnya Ibn Mas'ud ini. Dan Abu Ayyub Al-Ansari, hebat tak tuan-tuan? Masya Allah, kita dah cerita dah kisah orang tua ni. Nabi hijrah dari Mekah mai ke Madinah, unta Nabi berjalan pergi duduk depan rumah dia. Nabi tidur di rumah dia. Dia jaga makan minum Nabi selama Nabi duduk di rumah dia. Sehinggalah umur tua sangat dah, dia masih lagi nak pergi berperang, dan akhirnya dia mati di Istanbul. Dia kata sembahyang wusta itu sembahyang asar, dia kata. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Ibn Umar, dan Ibn Abbas, dan Abi Sa'id Al-Khudri, dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, juga orang-orang hebat. Dan ialah qaul Abu Ubaidah As-Salmani, dan Al-Hasanul Basri, dan Ibrahim An-Nakhai, dan Qatadah, dan Ad-Dhahak, dan Al-Kalbi, dan Muqatil, dan dengan dialah berkata Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan nampak? Itu yang dikatakan khilaf. Dan lain-lain lagi. Dan telah berkata Al-Mawardi. Al-Mawardi ni mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dan berkata Imam Al-Mawardi daripada mazhab Syafi'i. Inilah mazhab Syafi'i. Dia kata Al-Mawardi ni dia mazhab Syafi'i. Dia kata salatul wusta itu ialah sembahyang asar, dan dia kata inilah mazhab Imam Syafi'i. Orang kata, bukankah Imam Syafi'i kata sembahyang salatul wusta itu sembahyang subuh?
No, Imam Al-Mawardi kata, Imam Syafi'i kata salatul wusta itu ialah sembahyang asam. Dia kata pasal apa? Inilah mazhab Syafi'i, kerana sah hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hanya saja telah dinaskan oleh Imam Syafi'i akan salatul wusta itu sembahyang subuh. Dia kata, Al-Mawardi kata memang Imam Syafi'i kata salatul wusta itu sembahyang subuh, kerana tidak sampai akan Imam Syafi'i akan hadis yang sahih pada masanya. Maksudnya Al-Mawardi dia mazhab Syafi'i, tapi dia bila dia jumpa hadis-hadis yang sahih ni, yang jelas bagi tahu kata salatul wusta itu ialah sembahyang asam, dia kata hadis ni mungkin tidak sampai dekat Imam Syafi'i. Kalau sampai, tentu Imam Syafi'i akan kata salatul wusta ini ialah sembahyang asam. Dia kata, bagi dia kata apa? Dan mazhabnya, yakni mazhab Syafi'i menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Imam Syafi'i sendiri ada tulis dalam kitab dia, dia kata mazhabku ialah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dia kata, so kalau sekiranya main hadis yang lebih kuat daripada apa yang dia duk pegang, dia tak ada masalah untuk tinggal yang tu dan mengikut hadis yang lebih kuat. Dan itulah mazhab Asy-Syafi'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia main mazhab yang tak popular ni, mazhab yang keempat. Dia kata salat wusta itu ialah sembahyang maghrib. Dia kata, dan mengatakan dia oleh Qubaisah bin Zu'aib, dan bermula hujjah mazhab ini bahawa maghrib itu datang ia antara cerah siang dan juga kelam malam, dan juga bahawasanya ialah sembahyang lebih daripada 2 kali. Ini semua tak kuat. Ini semua pendapat yang tak kuat. Mazhab kelima ada lagi. Yang kelima dia kata apa? Bahawasanya salatul wusta itu sembahyang Isyak. Habislah ada 5 waktu, pakat tikam semua lah. Sampai mazhab kelima kata sembahyang Isyak. Dan tiada dinakal akan dia daripada seorang pun daripada ahlus salaf, daripada tak ada di kalangan ulama salaf yang setuju kata salat wusta ni sembahyang Isyak. Tak ada. Tapi geng hak nak kata Isyak, dia kata Isyak juga. Macam tu cerita dia. Dan hanya menyebutkan akan dia oleh setengah daripada ulama mutaakhirin. Dia kata ini cuma pendapat ulama-ulama yang kemudian-kemudian ni, yang tawang-tawang ni. Hak ulama hak hebat-hebat tak sembang pasal maghrib Isyak ni. Daripada sembang subuh atau zuhur atau asar. Hak maghrib Isyak ni ini kemudian. Mazhab ke-6 ada lagi satu. Sembahyang fardu ada 5 saja, ada 6 pendapat tentang salatul wusta. Dia kata mazhab yang ke-6 bahawasanya salatul wusta itu ialah satu daripada sembahyang 5. Dia pergi buku tu pula. Dia kata subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tak kira mana satu pun. Dia kata janji kalau hang duk buat lebih kurang, hang duk buat kalut, itulah sembahyang wusta. Dia pergi bubuh yang tu. Dia kata salah satu daripada sembahyang yang 5. Tiada ditentukan mana-mana waktu, kerana Allah Subhanahu wa taala suruh pelihara sembahyang 5 waktu. Kemudian diikutkannya dengan salatul wusta dengan tiada disebutkan akan kenyataannya. Dia kata biikhtisar, secara ringkasnya, maka siapa maukan panjang keterangan dengan cukup dalilnya, pergi baca tafsir Khazin yang panjang lebar cerita pasal benda ni. Dia kata dia nak abang lagu tu. Maksudnya apa tuan-tuan? Kesimpulan dia, satu perkara boleh jadi banyak pendapat. Tidak payah bergaduh, tidak payah berkelahi. Kita disuruh dengar. Okey, ini satu pendapat, ini 2 pendapat, ini 3 pendapat. Pendapat 1 dia bersandangkan kepada apa? Ini hadis dia sandang. Pendapat 2 ini sandaran hadis dia. Pendapat ketiga ini sandaran dia. Kita tengok pendapat 1 sandaran dia, hadis dia sahih ke, hasan ke, dhaif ke. Pendapat 2 hadis dia sahih ke, hasan ke, dhaif ke. Dan kita tengok pula dia pakai ulama mana yang mentafsirkan hadis yang dia pegang. Kita dengar, jangan bergaduh, dengar. Dengar hak mana kita rasa selesa, kita ikut. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan bergaduh, kerana bergaduh itu melemahkan orang Islam yang sudah sedia lemah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, salatul wusta itu sebenarnya ialah sembahyang asar. Ni, siapa yang tulis ni? Syekh Idris Al-Marbawi. Syekh Idris Al-Marbawi mazhab apa tuan-tuan? Mazhab Syafi'i. Terang dia mazhab Syafi'i. Tapi bila dia duduk dalam bidang hadis, bila dia tengok, dia kata salatul wusta itu sebenarnya ialah salat asar. Dia kata sesungguhnya telah lalu di dalam masalah itu menyebutkan khilaf sahabat Nabi dan ulama yang kemudian daripada sahabat Nabi
tentang salatul wusta itu, sembahyang apakah dia? Dia kata khilaf ni bukan khilaf di kalangan ulama ada zaman ni saja. Dia kata no, sahabat Nabi yang hidup zaman Nabi, yang belajar Islam daripada mulut Nabi, mereka pun boleh khilaf tentang apa dia salat wusta itu. Maka kata dia di sini apa? Benda ni benda khilaf besar di kalangan ulama yang besar-besar. Kata Khazin di dalam tafsirnya, ini Syekh Idris Al-Marbawi, dia ambil apa yang Khazin kata di dalam tafsir dia. Bermula yang sahih daripada qaul-qaul itu semuanya ialah dua, dia kata. Daripada banyak-banyak hak kata subuh, hak kata zuhur, hak kata asar, hak kata maghrib, hak kata isya, hak kata mana-mana satu daripada lima ni. Dia kata daripada semua tu, dia kata dalam tafsir Khazin, dia tapih, dia ambil dua aja yang kuat. Qaul yang pertama ialah yang mengatakan sembahyang subuh. Yang tu kuat, dia kata. Dan yang kedua yang mengatakan sembahyang asar. Ini dua aja. Hal lain semua tolak tepi. Ini dua saja kita timbang. Dan yang lebih sah daripada qaul semuanya, bahawasanya salatul wusta itu ialah sembahyang asar, dia kata. Sekali lagi dia bawa main dalil dia, kerana beberapa hadis yang sahih yang datang padanya, seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Maka hadis dalam masalah itu berkata Abu Isa At-Tirmizi, dia kata an Samurah bin Jundub anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul wusta salatul asri. Very clear Nabi sebut dalam hadis ini. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Samurah bin Jundub. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata bermula salatul wusta itu ialah sembahyang asar. Nabi sebut clear, dan hadis itu hadis sahih. Yang inilah yang Imam Al-Mawardi kata apa tadi? Dia tak tinggal mazhab Syafi'i, cuma dia kata dalam bab ni, dia kata hadis sahih bagi tahu kata salat wusta itu ialah salat asar. Dia kata kalau Imam Syafi'i hidup lagi lah ni, dia kata Imam Syafi'i juga akan kata salatul wusta itu ialah salat asar. Dia kata Imam Syafi'i bukan cerita orang yang nak pegang satu benda, mai apa pun pekak telinga tak mau dengar dah, aku kata tu siapa mai habaq. Imam Syafi'i bukan orang macam tu. Imam Syafi'i orang yang macam mana, mai apa pun dekat dia, dia tengok kalau sekiranya apa hak dia duk pegang tu ada bukti yang lebih kuat mengatakan hak ni yang betul, dia tinggal, tak ada masalah, kerana dia tidak ada kepentingan apa-apa, melainkan kepentingan dia ialah Allah dan Rasul sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dia kata doa Nabi kepada orang kafir. Ini dia main satu subtopik. Nabi pernah dalam perang Ahzab. Perang Ahzab juga dipanggil perang Khandaq. Hari ini kalau kita pergi umrah, masa di Madinah kita dibawa ziarah. Di antara tempat yang kita pergi ziarah itu ialah Masjid 7. Kamu pernah dengar Masjid 7? Masjid 7 itu apa? Masjid ke? No, dia adalah pos tentera ketika berlaku perang zaman Nabi. Pos tentera, satu pos apa jadi ketua dia, satu pos dia, pos-pos tentera itu dipanggil masjid. Kecil-kecil aja, duk ada kat atas bukit tu berterabung. Dalam satu bukit tu duk ada 7 masjid. Dipanggil masjid kawasan tu sebagai kawasan Masjid 7. Itu dulunya pos tentera. Di kaki bukit itu. Kalau kita pi ziarah di Madinah, kita pi ziarah Masjid 7. Selalunya travel agent dia tak berhenti, dia lalu kalau driver bas tu sakit perut, dia derah lagi, kita tak ada nak tengok apa, dia tekan derah lagi. Kalau dia boleh slow, dia boleh berhenti, cantik, kita boleh turun pergi tengok. Bukan nak tengok pos-pos tentera yang ada di atas bukit tu, nak tengok di kaki-kaki bukit itu dia ada batu-batu tajam. Tak jauh daripada situlah yang dijadikan khandak, yang dijadikan parit untuk pertahanan orang Islam mempertahankan Madinah daripada serangan tentera-tentera bersekutu. Di situ cerita kejadian dia. Nabi SAW dalam peristiwa perang Khandaq ataupun perang Ahzab ini, Nabi didrag
oleh musuh ni dalam perang ni, diheret masuk dalam perang ni sampai Nabi terlepas sembahyang asar, kata satu riwayat. Satu riwayat kata sampai Nabi dan sembahyang asar di ujung waktu sangat dah, nak masuk maghrib dah baru sembahyang. Nabi marah sungguh apabila dia sampai tertinggal sembahyang asar, sampai hampir-hampir tertinggal sembahyang asar. Kerana marah ni, Nabi sudah doa, dan doa ini adalah doa kebinasaan kepada orang kafir. Benda ni menjadi isu perbincangan. Adakah boleh orang Islam doa kebinasaan kepada musuh, kepada orang kafir? Adakah boleh? Ini dia nak main doa Nabi ke atas orang kafir. Telah datang khabar yang menyebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan keburukan kepada orang kafir, dengan sebab mereka itu memberi bimbang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat di dalam perang, sehingga menjadikan terlupa dan terlepas waktu sembahyang. Nabi marah kalau dia terlepas waktu sembahyang ataupun dia akhirkan waktu sembahyang, Nabi marah. Kita ni amalan kita hari ni, amalan sembahyang asar pukul 7. Pasal apa? Pasal baru balik pejabat, sangkut jam kat Seberang Jaya lah, jam dekat tol Sungai Dua lah, jam apa semua, sampai di rumah 7-10 minit, lagi 5 minit, lagi 7 minit, lagi 10 minit nak masuk waktu asar. Berhenti kereta, enjin pun tak tutup, lari masuk, rompuh pintu jamban, ambil ayat semayang. Persoalannya, awak tak semayang di pejabat tadi, awak tak semayang siap-siap di pejabat tadi. Pasal apa? Pasal amalan kita syok semayang ujung-ujung tu, syok. Pasal kita peminat agama Hindustan dia hero, ujung-ujung cerita bahawa hero menang. Kita pun pergi jadi macam tu sama. Kita menyebabkan kita selalu jadi cuai dalam ibadat. So Nabi SAW dia marah kerana perang tu dia jadi terlepas semayang. Dan riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan kata dia an Ali bin Abi Talib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaum al-ahzab Allahumma amla quburahum wa buyutahum nara kama syaghaluna an salatil wusta hatta ghabatis syams. Itu hadis dia. Maksud dia apa? Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga sepupu dia. Siapa dia? Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada hari perang Ahzab, iaitu pada hari perang Khandaq. Hari berlaku perang tu Nabi kata, kerana ia mendoakan ke atas orang kafir yang memeranginya sepanjang hari sehingga luput sembahyang asar. Nabi terlepas asar. Pasal mereka ni punya pasal Nabi terlepas sembahyang asar. Nabi marah, dan kira-kira makna doa Nabi itu ialah Nabi kata Allahumma amla' quburahum wa buyutahum nara. Ya Allah, ya Tuhanku, penuhilah kubur orang-orang kafir ni dan rumah orang-orang kafir ini dengan api. Nabi marah, sehingga keluar di mulut Nabi doa supaya Allah Subhanahu wa taala bagi api dalam kubur mereka, bagi api dalam rumah mereka. Nabi sebut macam tu. Sebagaimana mereka membinasakan hati Nabi, memanaskan hati Nabi dengan menyebabkan Nabi bimbang akan sembahyang dia. Mereka menyebabkan Nabi jadi panas hati sehingga terlepas waktu sembahyang, kerana mereka duk kacau Nabi dengan perang ni, sehingga luput waktu sembahyang Nabi, waktu sembahyang wusta Nabi. Dan sembahyang wusta dalam hadis itu ialah sembahyang asar, sebab disebut dalam hadis tu hatta ghabatis syams, sehinggalah terbenam matahari. Terbenam matahari maksudnya apa? Dah habis asar, maksudnya dah maghrib. Nabi sebut salatul wusta, dan Nabi sebut kata dia terlepas salatul wusta sehingga terbenam matahari. Maksudnya salatul wusta sembahyang apa? Sembahyang asar. Maka kerana tu pendapat yang mengatakan salatul wusta sembahyang asar sangat kuat, kerana dia diperkuatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Dan kerana itulah Imam Al-Mawardi mazhab Syafi'i
Dia kata apa? Dia kata kalau Imam Syafi'i dapat hadis ni, Imam Syafi'i tidak akan kata salatul wusta itu sembahyang subuh, sebaliknya dia akan kata salatul wusta itu sembahyang asar. Dia kata itu cerita dia. Maka dengan hadis ini terang menunjukkan salatul wusta itu ialah sembahyang asar, kerana sembahyang yang dahulu daripada lenyap matahari ialah sembahyang asar. Yang penting tuan-tuan, bukan soal nak pergi bertengkar tentang sembahyang wusta ni. Yang penting sembahyang jangan tinggal, yang tu aja. Hidup bertengkar pasal sembahyang wusta ni apa dia ni bawa keluar hujah, dia ni bawa keluar hujah, dia ni kata hujah dia ni hadis dia ni lawan balik, dia kata hadis hang pakai tu tak sahih. Duk bertengkar pasal solat wusta, tak sembahyang. Kita selalu tersasar daripada isu yang besar. Isu besar ni apa dia? Jangan berbalah. Isu khilaf ini isu yang kemudian. Okey? Cumanya kena jaga. Jangan benda yang bukan khilaf kita pergi kata khilaf. Itu pun nak kena jaga. Benda tu bukan khilaf, benda tu dilarang dalam hadis, kita pergi buat. Kemudian kita duk kata khilaf. Itu silap. Yang tu pun nak kena faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Duk 3 hari ni duk bergaduh pasal lepas semayang dalam wirid adakah nak baca Fatihah. Yang tu pun nak jadi isu. Ya Allah. Tidak ada hadis yang sahih yang merakamkan, yang merekodkan dalam wirid Nabi ada baca Fatihah. That's it. Itu fakta dia. Tapi kalau ada orang nak baca, bacalah. Tak ada masalah. Kalau dia tak mau baca sebab hadis yang sahih tak ada sebut, tak apalah, dia buat cara dia. Sampai nak ajak berhujah pasal Fatihah lepas semayang. Ya Allahu Akbar. Kadang-kadang sedih kita bila tengok isu-isu macam ni. Sedih. Tak sahlah pergi buat isu benda-benda macam ni. Besar punya isu ada banyak lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih dan sesungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan satu wajah. Ni yang cerita kata salatul wusta itu sebenarnya sembahyang asar, ada banyak riwayat yang menceritakan tentang benda tu. Terus ada bertengkar dah benda ni. Baik, masalah sembahyang wusta itu ialah sembahyang asar. Serta dalilnya sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa yang telah lalu, dan telah dikeluarkan lagi hadis yang menunjukkan atas sembahyang wusta itu ialah sembahyang asar. Itu kata dia an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul wusta salatul asri. Ada lagi hadis mai. Dia kata apa? Telah diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula salatul wusta itu ialah sembahyang asar. Banyak hadis. Dia kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih, dan pada bab ini ada riwayat daripada sahabat-sahabat Nabi, iaitu di antaranya Zaid bin Sabit dan Abi Hashim, daripada Utbah dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Subtopik satu lagi dia kata bercakap dalam semayang apa hukumnya. Ini dia habis dah, tinggal dah bab solat wusta tutup. Dia main pula tajuk tengah duduk semayang, boleh bercakap dah. Semayang lagu duk tengok apa ke, abang ke kawan sebelah lipan duk main mayang sebelah ni, dia ni mata aku macam duk pejam, yang kita ni duk celek, duk nampak lipan barau dia duk lengkak main, duk terlayak dia tak lepas main. Dia ni lagu duk buat lagu ni biar duk sedap semayang. Boleh tak boleh? Lipan adalah lipan. Ataupun dia kata lipan ni Melayu, lamia panun. Boleh tak boleh? Sesungguhnya bercakap dan berkata-kata lain daripada Quran dan doa dan zikir dan sana. Sana tu puji-pujian di dalam semayang, maka iaitu membatalkan semayang. Very clear. Very clear. Itu daripada viral gambar satu ustaz mana akan jadi imam semayang, aku macam mana ambil handphone tengok dulu tu, ambil gambar tu hantar atas kan. Kita ni bak nak cari salah orang, nak condemn orang ni kan. Persoalannya boleh tak boleh tengah semayang ambil handphone tengok? Boleh tak boleh? Boleh.
Ambil handphone tu dia anggap sama dengan bercakap ke? Tak. Tak ada salah apa pun ambil tengok. Kadang-kadang mereka imam-imam hafaz Quran ni, kadang-kadang lupa juga mereka pun. Jadi dia dah set dah dalam phone dia tu ayat dia nak baca ni, dia dah set, dia dah buka dah lembaran Quran, apps Quran, dia dah buka dah dalam poket ni. Dia semayang, dah habis Fatihah lagi dia nak sambung ayat apa tu dia ambil lah. Dia dekat makmum tak nampak, kamera ada depan rupanya. Dan memang dia tak buat benda salah. Cuma dalam masyarakat kita ni, lagu tu lah. Sedangkan kalau kita tengok hadis Nabi SAW macam-macam tuan-tuan. Bukan ambil handphone tengok aja. Pergi buka pintu. Duduk semayang, langkah pergi buka pintu. Tak ada apa. Benda tu direkodkan dalam hadis. Apa tak sangat nak ambil handphone tengok ni? Tak ada apa pun. Bukan isu. Tapi apabila benda tu diviralkan dalam masyarakat yang kurang ilmu, isu lah. Telefon bunyi tengah semayang, telefon bunyi, dangdut. Ni yang kata haji ni janggut apa semua cantik ni, siapa pergi buat dajal dia tak tahu, pergi bubuh ringtone dangdut. Yabang, lagu Yabang menyanyi apa hang apa, Allah lagu tu pergi bubuh ringtone, dia duduk semayang bunyi. Nak suruh tangan pergi tekan bagi silent, saya lagi viral pula. Takut dengan zaman viral lah ni. Jadi duduk biar pergi bunyi tu. Tok Imam duduk baca, dengan duduk dengar Yabang duduk menyanyi ni, dia pun tak lupa ayat mau habis sekali. Ngedeh ni apa pasal? Tak boleh, tengah duduk semayang kita terlupa nak silentkan phone kita, tiba-tiba phone bunyi. Boleh tak boleh kita turun tangan kita pergi tekan tak bagi dia stop? Boleh tak boleh? Bukan boleh, mesti kena bagi stop. Bukan setakat boleh, mesti kena bagi stop bunyi itu, kerana mengganggu itu berdosa. Pergerakan tangan pergi bagi stop itu tak jadi dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni tajuk ni dia nak main ni tajuk lain. Dia kata apa? Bercakap dalam semayang, apa hukumnya? Sesungguhnya bercakap ataupun berkata-kata selain daripada Quran. Kalau Quran boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Ataupun selain daripada doa. Kalau doa boleh tak boleh? Boleh. Macam sahabat Nabi semayang dengan Nabi, Nabi bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, makmum baca Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd. Seorang lagi dia pergi bagi ekstranya. Bila Nabi kata sami Allahu liman hamidah, dia bunyi di belakang Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Nabi tak ajang pun, dia memandai-mandai pergi duduk tambah. Nabi dengar tak dengar? Nabi dengar. Nabi continue semayang. Bila habis Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi balik. Nabi kata manil mutakallim. Nabi kata siapa tadi yang bercakap? Mutakallim. Siapa yang bercakap tadi ni? Pakai ketang. Hak bercakap ni lagi ketang lah. Cara Nabi tanya tu macam dia buat salah. Nabi kata manil mutakallim. Siapa tadi hak bercakap? Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Masa i'tidal tadi, manil mutakallim, takut. Tapi dia kata ana ya Rasulullah, saya. Nabi kata apa? Nabi kata aku dapat melihat malaikat turun punya ramai, berebut-rebut nak tulis pahala kepada orang yang baca macam tu. Dia kata buat tak abang. Awal aku nanti mengaku, kata aku yang buat. Macam tu. Baik, adakah hadis itu menjadi dalil kepada kita boleh suka-suka tambah yang tu yang ni dalam semayang kita? Tak boleh, sebab zaman disyariatkan ibadat sudah berakhir. Zaman Nabi, bila Nabi endorse, okey. Nak reka selepas daripada zaman Nabi, tidak boleh. Dan itu yang berlaku pada masa tu.
Tapi itu termasuk di dalam doa, itu termasuk di dalam sana puji-pujian, itu tidak apa, dia kata. Maka iaitu kalau sekiranya bercakap lain daripada benda-benda tu, selain daripada Quran, selain daripada doa, selain daripada puji Allah, membatalkan sembahyang. Tak boleh, dia kata. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Diriwayat kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Katanya adalah kami bersembang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dengan orang yang duk ada di sebelah waktu sembahyang. Zaman Nabi duk ada lagi. Nabi di imam depan, belakang tu macam yang duk sembang. Hang main apa ni? Sembahyang ni, duk sembahyang, duk kiam. Main apa ni? Main naik motor. Macam tak ada motor lah. Dia kata main jalan kaki. Oh, tak abang, tak ada dia boleh tumpang. Macam ni punya duk sembang di belakang tu. Rupa-rupanya kelakuan mereka bersembang itu tidak layak diperbuat di hadapan Tuhan yang sedang disembah. Mereka ingat kot tak apa, zaman awal Islam, zaman awal. Tadi nak kata lah, baru ni satu sahabat di Kuala Lumpur teks saya, dia kata, ustaz minta maaf nak tanya satu soalan ni nampak bodoh sikit, dia kata, tapi jadi tak saat ni, dia kata, tu nak saja nak tanya. Tak apa dia kata di Masjid India bang untuk sembahyang asar, mazhab Hanafi, dia lepas bang tu dia lama masa baru dia sembahyang asar. Jadi geng hadut ada di Masjid India ni, depan ni mazhab Syafi'i. Tunggu apa lambat ni, dia pula ada kerja, dia nak kena pergi claim apa semua. Kita sembahyang dulu ni geng ni kita sembahyang dulu. Okey, nak sembahyang dulu daripada jemaah rasmi masjid ni, apa nak sembahyang dulu. Dalam teks tu lah, saya tak tahu betul tak betul, tapi sahabat ni teks macam tu. Dia kata lepas tu tengok kawan ni dengan jubah nampak sorban pun nampak kejam elok, tolak dia jadi imam. Dia pun okey ni, dia pergi berderah Fatihah dengan surah, baca derah sembahyang asar. Nak jadi tu, nak jadi. Jadi kawah ikut ni pakat duk terkapa-kapa lah. Tahu terkapa-kapa? Tak tahu macam mana. Terkapa-kapa. Allah buat dia pergi berderah ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia duk buat macam tu. Dia baca ni. Asar. Lagu tengah duk kiam ni short. Asar. Asar ni. Pasal berderah. Jadi di belakang ni ada yang subhanallah, ada yang mufarakah semayang, ada yang apa. Jadi dia macam dia lah, 2 rakaat mula dia baca derah, dia bagi salam. Jadi dia kata itu insiden yang berlaku. Dia kata ni 3 hari lepas dia cerita. Soalan ni dia kata minta maaf lah ustaz, nampak bodoh sikit. Dia kata tapi macam mana ya? Ya hujung, macam mana ya? Saya kata sembahyang sah. Derah pelan ni dia tak membatalkan sembahyang, sembahyang sah, tapi menyalahi sunnah. Dia buat emotikon gelak, terima kasih ustaz, dia kata begitu. Apa benda saya pun tak tahu. Tapi benda nak jadi ni, benda nak jadi, kawan ni kadang dia duk pakai jubah pakai serban, is okey. Tapi kawan lain lah pergi nampak dia kemas, dia tolak tu yang masalah. Ada setengah ni bila tolak dia kata aku tak boleh. Pasal tak apa, pi haji bagi pi haji. Aku tak boleh, dia kata. Lah haji pi haji tak boleh, kami lagi tak boleh. Dia kata tapi aku tak boleh, dia kata. Dia pun dah duk main ketang. Tolak juga dia naik naik dia main cerita macam-macam lah, dengan lupa rakaat, dengan terlebih rakaat, dengan apa tu belum kira doa lagi. Kalau berdoa lepas sembahyang tu satu perbincangan panjang, tapi dah bila naik dia package sekali dengan doa lah. Kawan doa pun hafal ni, ingat tak ingat. Bila naik tu bismillahirrahmanirrahim tu derah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad, derah, alhamdulillah rabbil alamin.
mai tang hujung tonik bunyi. Hak kawan belakang pun bunyi deras sikit, amin. Dia hujung lagu duk main tonik semua tonik dia pun naik suspend dengan dia. Ni pun boleh jadi. Kawan tak apa boleh, janganlah duk. Ini cerita dia. Baik, zaman Nabi SAW ni yang cerita hadis yang kita duk baca ni, Zaid bin Arqam kata, kami zaman awal-awal Islam itu semayang, Nabi duduk depan jadi imam, kami belakang duk buka cerita. Tengah semayang ni duk share cerita. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi SAW nama Zaid bin Arqam, katanya adalah kami bercakap-cakap dan berbual-bual dan bersembang-sembang pada zaman hayat Nabi masih hidup. Hayat Nabi SAW dengan orang yang duduk berdiri di sebelah tepi kami. Rupa-rupanya kelakuannya demikian itu tidak layak dibuat di hadapan Tuhan yang kita tengah sembah. Tak boleh dia kata buat macam tu. Sambung hadis tu, fanazalat wa qumu lillahi qanitin. Turun ayat. Maka turun ayat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut. Itu dia. Maka turun ayat Quran yang menunjukkan tegah daripada hidup sembang masa sembahyang ni, iaitu kira-kira makna ayat itu wa qumu lillah, dan berdirilah sekalian kamu kerana Allah di dalam sembahyang itu qanitin, hal keadaan kamu diam dan tidak berkata-kata. Zaman tu, zaman awal Islam, mereka pun turun ayat tegak perbuatan mereka ni. Barang yang tidak diharuskan berkata-kata di dalam sembahyang, tak boleh bercakap benda yang tak berkaitan dengan sembahyang, maka jadilah makna qanitin itu maksudnya da'in, ataupun makna dia zakirin. Artinya berdirilah kamu di dalam sembahyang itu kerana Allah, hal keadaan kamu berdoa. Pasal apa? Pasal perkataan salah itu maksud dia apa? Doa. Sembahyang itu maksud dia doa. So berdiri dalam keadaan berdoa maksudnya dalam keadaan semayang. Lagi berzikir, membaca dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam pakej semayang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat ni penuh dengan pujian kepada Allah. Daripada takbir Allahu Akbar, Allah Tuhan yang Maha Besar, puji Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, puji Allah. Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian, puji Allah. Baca surah ayat-ayat Quran yang kita baca juga puji Allah. Nak rukuk Allahu Akbar, puji Allah. Dalam rukuk subhana rabbiyal azim, maha suci Allah Tuhan yang maha besar, puji Allah. Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang puji dia, puji Allah. Rabbana walakal ham, Tuhan kami, bagimu segala puji-pujian, puji Allah. Dalam sembahyang tu kita sentiasa puji dan besarkan Allah Subhanahu wa taala. So dalam sembahyang tak mau ada benda lain melainkan zikir dan puji Allah. Dan ada pun bercakap dengan kawan di sebelah waktu sembahyang itu tidak diharuskan. Maka disuruh kami diam daripada bercakap seperti mana yang diterangkan itu. Maka kerana tu dalam sembahyang diam. Kata Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan pada satu riwayat lagi ada ditambah wa nuhina anil kalam. Pada satu riwayat lain dia tambah lagi, dilarang kami daripada berkata-kata yang boleh membatalkan sembahyang. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk boleh tak boleh sedekah harta yang buruk-buruk. Boleh tak boleh? Kita sedekah pilih hak kita tak mau. Jadi tsunami di belah Pantai Merdeka dulu ni, minta bantuan. Siapa boleh bagi duit, siapa boleh bagi makan, siapa boleh bagi baju, bagi baju. Cantik. Duit kita tak bagi, makan kita tak bagi, kita bagi baju hak tak boleh pakai dah. Pergi duduk longgok dekat masjid Bukit Indra Muda tu, baju saja macam Bukit Uhud. Tahu apa ni tak pakai betul? Baju hak tak boleh pakai dah. Dah jarang habis nampak habis semua dah baju tu dia pergi bagi. Tu sahlah macam tu. Dia nak mai tajuk akan datang ni, boleh tak boleh pergi sedekah benda buruk, benda rosak, ataupun benda tak buruk tak rosak tapi hak kita tak mau. Boleh tak boleh? Itu satu dia akan cerita. Yang kedua, dia akan mai satu tajuk yang menarik, cerita tentang sahabat-sahabat Nabi
yang merupakan Ahlus Suffah. Kita akan cerita di mana lokasi yang dikatakan platform ataupun pangkin Ahlus Suffah. Kita dah gazet dah bola sebelah tu, tapi tak dah baca, kita gazet lagi sekali. Dan kita akan bagi tahu bilangan Ahlus Suffah yang pernah terhimpun di situ pada zaman Nabi mencicah berapa ramai. Ahlus Suffah ni, mereka ni apa pun tak ada, kerja tak ada, duit ringgit tak ada, rumah tak ada, apa pun tak ada. Mereka mai pula daripada negeri luar. Ketua mereka siapa dia? Abu Hurairah. Dia ni macam ketua mereka. Abu Hurairah sendiri mai pada Yaman, mai duduk di situ dengan kumpulan sahabat yang beratus orang ni. Mereka duduk di situ semata-mata niat mereka dua saja. Satu, nak belajar daripada Nabi, dan yang kedua, tunggu Nabi cuk wisil. Kalau Nabi cuk wisil kata perang, mereka depan sekali. Ni yang kata Ahlus Suffah. Macam mana kehidupan mereka, kita nanti cerita. Macam mana Abu Hurairah satu hari lapang ni, dia Ahlus Suffah, lapang ni, susah miskin tak ada apa, lapang, pergi cari batu sendai di perut, lapang, tak ada benda nak makan. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis sampai ribu-ribu ni, buh batu sendai perut ni. Tengok satu orang lalu, bagi salam, Assalamualaikum, boleh tak ajak kat saya Quran? Hadis ni kita nanti baca. Abu Bakar betul bendui, Sayyidina Umar betul bendui. Bila kata boleh tak ajak dekat aku Quran, boleh, kata mai duduk baca Quran bagi ke dia. Dia kata punggah. Dia saja kata boleh tak ajak dekat aku Quran, sebenarnya dia nak kata jom kita pergi kedai makan, sambil makan aku ajak. Dia nak makan tu. Dia ni betul Quran, ajak Quran saja. Dia kata pi. Mai Sayyidina Umar, dia pula approach Sayyidina Umar, dia kata, yang Umar boleh dah ajak kat aku? Boleh juga, duduk ajak Quran. Dia kata pi, dua orang dah. Mai Nabi sallallahu alaihi wasallam mai. Abu Hurairah tengok Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tak ada cakap apa. Nabi faham dah, tu yang kata Nabi. Tu yang kata Nabi. Very understanding. Tengok ya, Nabi tahu dah. Nabi kata mai. Nabi kata terus panggil dia mai. Nabi bagi susu minum. Dia kata yang ni ya. Hadis kita nanti baca detail dia. Hadis sahih. Dia minum, buat malu-malu, buat segan-segan. Nabi kata dekat dia, ya Abu Hurairah, minum lagi. Tak apa, minum lagi. Nabi kata, ya Abu Hurairah, minum lagi. 3 kali minum, kenyang sungguh. Dia cerita benda tu dalam hadis. Dia kata macam mana lapangnya mereka kadang-kadang. Mereka ni hidup atas ihsan sahabat-sahabat lain. Ada hari ni kawan ni mai panggil mai 20 orang mai di rumah makan. Esok kono pula panggil mai 30 orang mai di rumah makan. Esok pula ada orang mai hantar tapau bungkuih bagi mereka makan. Lusa macam tu mereka ni. Ada orang bawa mai tandan kurma gantung di tepi masjid kalau lapang pergi makan. Macam tu yang kata kehidupan Ahlus Suffah. Kita nanti cerita mereka ni. Di mana pot mereka, pot tempat titi mereka. Mula kata titi, boleh teks ustaz, jom titi. Kata apa? Titi. Apa? Teh tarik. Titi. Teh tarik. Mereka buat titi. Ustaz, jom titi. Ada pot nak pergi duduk, pakai duduk minum. Sahabat-sahabat Ahlus Suffah ni, mereka ada pot mereka. Di mana pot mereka? Dan selepas tak ada mereka, pot mereka tu jadi apa? Kita akan cerita pula. Ada golongan yang kata, tuan-tuan tengok cerita P. Ramli, 3 Abdul. Tengok. Dia panggil Chief Qadam turun tangga, dia main baju bagi apa semua kan. Chief Qadam. Benda ni wujud di Masjid Nabawi, di tempat Ahlus Suffah tu. Cerita Chief Qadam. InsyaAllah bulan depan kita nanti baca. Kan ni cerita ni yang kata Ahlus Suffah ni. Dia akan main cerita tentang Ahlus Suffah, siapa mereka ni dan apa keistimewaan mereka ni, dan ada tak keistimewaan di pangkin ataupun di platform yang ada sampai hari ini. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafii Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.